كحيلة طلعة الهادي جميلة عينه سوداء كحيلة طلعة الهادي جميلة بسمته سامي جميلة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Imam Abi Syuja', di mana pada minggu lepas kita telah bahaskan pertama sekali berkaitan tentang mandi-mandi sunat, iaitu Imam Abi Syuja' dah terangkan ataupun dah bagi tahu beberapa daripada mandi-mandi sunat, seperti contoh mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat hari raya, kemudian bagi yang haji ataupun umrah, mandi sunat sebelum berihram, mandi sunat ketika mendatangi Kaabah ataupun nak tawaf dan juga sa'i, daripada jenis-jenis mandi sunat yang telah disebutkan pada minggu lepas. Kemudian pada minggu lepas juga kita telah masuk berkaitan tentang perbahasan permasalahan menyapu khuf, di mana kita sedia maklum di dalam berwuduk ataupun di dalam mengambil air wuduk, kita mendapat rukhsah ketika membasuh kaki dengan menukarkan dengan penyapuan khuf, dan ini hanya dikhususkan kepada wuduk sahaja. Kita dah bahaskan, kalaulah contoh seseorang mandi wajib, dia tidak boleh menggantikan basuhan kaki dengan menyapu khuf. Begitu juga kalau seseorang itu terkena dengan najis, contoh kaki dia berdarah, pun tidak boleh digantikan untuk menyapu ataupun membersihkan darah tersebut dengan hanya menyapu atas khuf. Tetapi menyapu atas khuf ini hanya dikhususkan untuk menggantikan ataupun dia hanya rukhsah bagi orang yang berwuduk sahaja, di mana kalaulah seseorang itu hendak menyapu khuf untuk menggantikan basuhan kaki, maka dia diperbolehkan untuk menyapu khuf tersebut. Kita juga telah bahaskan pada minggu lepas berkaitan tentang syarat-syarat khuf yang dibenarkan, yang mana kita telah sedia maklum bahawa terdapat 3 syarat di dalam penyapuan khuf yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja'. Yang pertama, mestilah kita memakai khuf tersebut selepas kita sempurna berwuduk. Selepas kita habis berwuduk, dah basuh ke semua anggota wuduk, barulah kita memakai khuf, maka ketika itu barulah boleh menggantikan membasuh kaki dengan penyapuan khuf. Kalaulah contoh kita pakai khuf sebelum kita habis ataupun sebelum kita sempurna mengambil air wuduk seluruhnya, maka pemakaian khuf tersebut tidak boleh menggantikan ketika mana membasuh kaki. Kita kena basuh kaki, tak boleh kita menyapu atas khuf. Sebab apa? Sebab ternafi syarat pertama tersebut. Yang kedua daripada syarat-syarat memakai khuf adalah hendaklah khuf tersebut menutup kawasan basuhan yang wajib bagi kaki. Mana kita sedia maklum kawasan wajib bagi basuhan kaki adalah keseluruhan kaki sehingga ke buku lali sehingga ke jari, ke hujung jari. Begitu juga dengan tapak-tapak di kaki kita. Okey, maka pemakaian khuf tersebut mesti menutup keseluruhan anggota wajib basuhan pada kaki. Maksudnya khuf kita tersebut mestilah berbentuk ataupun mesti lagi tinggi daripada buku lali kita dan menutup keseluruhan daripada kaki kita tersebut. Okey, itu syarat yang kedua, iaitu khuf tersebut mesti menutup keseluruhan anggota yang wajib dibasuh bagi kaki. Yang ketiga adalah mestilah khuf tersebut kuat, tidak tembus air dan juga tidak mudah terkoyak kalaulah kita gunakan untuk berjalan, sama ada berjalan ketika kita mukim untuk membeli barang ataupun keluar di kawasan permukiman kita, ataupun
dia kuat dan tahan lasak ketika kita musafir berjalan jauh. Seperti kita maklum bahawa pada zaman dahulu mana ada kereta dan sebagainya, mereka berjalan kaki. So khuf tersebut mestilah tahan dari untuk permusafiran dia tersebut. Okey, pada hari ini kita akan masuk pula. Maksudnya penyapuan khuf ni bukan selama-lamanya boleh sapu khuf. Bukan bermaksud kalaulah kita dah pakai khuf, maka selepas kita pakai khuf tu sampai bila-bila kita tak buka dan kita hanya menggantikan basuhan kaki dengan penyapuan khuf tersebut. Tak, tetapi dia ada tempoh yang membantalkan penyapuan khuf yang kita akan bahaskan pada hari ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, para follower sekalian, boleh tengok pada link yang kita telah belikan, link kitab untuk pengajian pada hari ini adalah pada muka surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna wa ibtida'ul muddati min hina yuhdithu ba'da lubasil khuffaini fa in masaha fil hadari summa safara aw masaha fis safari summa aqama atamma masha muqimin. Okey. Dan disapu al-muqimu bagi orang yang bermukim. Bagi orang bermukim ni maksudnya dia tidak bermusafir lah, ataupun dia berjalan ataupun dia keluar, tetapi dia tidak melebihi jarak orang yang dikatakan musafir, iaitu lebih kurang dalam 82 km. So kalaulah seseorang itu berjalan ataupun keluar daripada kawasan rumah tetapi tidak melebihi daripada 82 km, maka dia bukan dikira sebagai musafir tetapi dia dikira sebagai mukim. Okey. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan, dan disapu khuf tersebut al-muqimu bagi orang yang bermukim yauman wa laylatan, sehari dan juga malam. Maksudnya 24 jam lah tempoh penyapuan khuf ataupun tempoh dibenarkan untuk menyapu dalam satu khuf tersebut adalah selama 1 hari dan 1 malam bagi orang yang bermukim. Maksudnya bermukim ni dia tidak musafir lah, dia duduk kat rumah saja. Dia duduk kat rumah tapi dia nak ambil rukhsah penyapuan khuf tersebut, maka tempoh dia boleh menyapu hanya 1 hari 1 malam. Bermaksud selepas 1 hari 1 malam dia wajib buka khuf dia tersebut dan membasuh kaki dia seperti biasa untuk berwuduk. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan, dan disapu khuf tersebut bagi orang yang bermukim ini 1 hari dan juga 1 malam. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, dan bagi orang yang bermusafir salasata ayyamin adalah 3 hari bilayalihinna, dan juga malam-malam 3 hari tersebut. Maksudnya bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi bagi orang yang bermusafir, tempoh pemakaian khuf dia tersebut yang dibenarkan adalah 3 hari dan juga 3 malam. Bermaksud lebih kurang kalaulah 1 hari 24 jam, 24 kali dengan 3 hari bermaksud lebih kurang dalam 24, 48, 72 jam. Lebih kurang 72 jam untuk tempoh bagi orang yang bermusafir untuk memakai khuf. Okey. Bila bermula 1 hari dan juga 3 hari tersebut, bila bermula tempoh 1 hari 1 malam dan juga tempoh 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir tersebut. Wabtida'ul muddati min hina yuhdithu ba'da lubasil khuffaini, dan bermula tempoh 1 hari 1 malam bagi orang mukim dan juga 3 hari 3 malam bagi yang orang musafir adalah min hina yuhdithu, ketika mana dia telah habis berhadas ba'da lubasil khuffaini, selepas dia memakai kedua khuf. Sebelum ni kita dah bahaskan, kalau seseorang nak memakai khuf, syaratnya mestilah dia pakai khuf selepas dia mengambil wuduk secara sempurna, ataupun selepas dia habis membasuh kedua belah kaki, baru dia pakai khuf tersebut. Tetapi dalam konsep tempoh memakai khuf ni, dia tidak dikira 1 hari 1 malam,
3 hari 3 malam tersebut adalah bermula daripada waktu dia pakai khuf. Tak, tetapi permulaan kiraan 1 hari dan juga 1 malam tersebut adalah bermula apabila dia mula berhadas ataupun dia hilang, dia bermula hadas kecil lah. Dia bermula hadas kecil selepas dia memakai khuf tersebut. Bermaksud kalau dah dia pakai khuf, contoh sekarang 2.5 ataupun 2.45. Okey, dia ambil wuduk. Selepas dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Okey. So, bukan bermaksud mula tempoh 1 hari 1 malam itu adalah 2.45. Tapi bila tempoh mula dia? Tempoh mula dia adalah apabila pukul 3 ataupun 3.30 nanti, dia terkentut. Ataupun dia pergi tandas pada 3.30 tersebut. So, selepas dia pergi tandas 3.30 tersebut, barulah bermula 1 hari 1 malam tersebut. Maksudnya, kalaulah contoh seseorang itu tidur. Kalau contoh seorang itu tidur pula, sebab kita dah maklum bahawa empat asbabul hadas ataupun perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu hadas, antaranya adalah keluarnya sesuatu daripada 2 jalan, iaitu seperti kentut dan juga pergi tandas. So apabila dia mula melakukan ataupun apabila dia melakukan 4 perkara asbabul hadas ini, maka dihukumkan ke atas dia adalah seorang yang berhadas kecil. So apabila mula dia hadas kecil, ketika itu barulah bermula tempoh 1 hari dan juga 1 malam tersebut. Andai kata contoh pada pukul 3 dia terkentut, maka pukul 3 tersebut mulalah tempoh 1 malam. Bermaksud tempoh pemakaian khuf dia adalah sehingga ke 3 petang pada keesokan harinya. Sebab apa? Sebab dia terkentut pada 3 petang tersebut selepas dia memakai khuf. Begitu juga kalau tidur. Kalau dalam permasalahan hadas ini, dia diambil kira bukan ketika mula berhadas tersebut, tetapi dia diambil kira selepas selesai dia melakukan hadas tersebut. Contoh seperti tidur. Kalau tidur, dari mana mula dia? Adakah ketika kita mula tidur ataupun ketika kita bangun daripada tidur? So yang diambil adalah ketika kita bangun daripada tidur tersebut. Contohnya kita tidur pukul 3, kita bangun pada pukul 4 ataupun 4.30 untuk solat asar. So bermulanya tempoh kiraan pemakaian khuf tersebut adalah pada pukul 4.30 tersebut, bukan pada pukul 3. Bermaksud tempoh ataupun permulaan perkiraan tempoh pemakaian khuf ini adalah selepas dia selesai melakukan hadas tersebut. Okey. Tu maksudnya kiraan awal. Maksudnya dia boleh pakai khuf tersebut untuk dia sapu bagi menggantikan basuhan kaki adalah antara pukul 3 sekarang, kalaulah dia kentut pukul 3, sehinggalah pukul 3 keesokan hari kalau dia seorang yang mukim. Tapi kalaulah dia seorang yang musafir, 3 harilah. Contoh esok hari Khamis, Jumaat, hari Sabtu pukul 3 itu barulah terbatal dia punya tempoh pemakaian khuf tersebut. Okey. Seterusnya, tu tempoh dan juga perkiraan awal bagi tempoh pemakaian khuf. Wabtida'ul muddati min haitsu min hina yuhdithu ba'da lubsil khuffaini, dan permulaan tempoh untuk adalah hina yuhdithu, ketika mana dia habis berhadas ba'da lubsil khuffaini, selepas dia memakai khuf tersebut. Bermaksud kalaulah contoh dia berwuduk. Contoh dia berwuduk, selepas tu lepas dia habis basuh kaki, sebelum dia pakai khuf dia terkentut. So sebelum dia pakai khuf dia terkentut, maka ketika itu dia tak boleh mula lagi perkiraan khuf tersebut. Sebab apa? Sebab pemakaian khuf dia belum sah. Sebab apa? Sebab kan kita bahas pada minggu lepas bahawa syarat pertama untuk seseorang itu memakai khuf adalah dia memakai dalam keadaan bersuci, ataupun dia dalam keadaan berwuduk ataupun tiada hadas kecil baginya, baru boleh dipakai, dan pada ketika itu pemakaian khuf itu adalah sah. So kalaulah contoh dia kentut sebelum dia pakai khuf, maka dia kena ambil wuduk balik seperti biasa sehingga ke kaki, basuh kaki semua. Selepas basuh kaki baru dia pakai khuf, kemudian dia terkentut balik. So ketika itu barulah bermula kiraan 1 hari tersebut. Okey, seterusnya, wabtida'ul muddati min hina yudithu ba'da lubsil khuffaini fa in masaha fil hadari summa safara aw masaha fis safari summa aqama atamma masha mukimin. Kalaulah seseorang itu menyapu fil hadar, ketika
Ketika ni hadir ni maksudnya ketika dia nak musafir. So ketika dia di tempat tinggal dia tersebut. Summa safara, kemudian dia pergi musafir. Au masaha fi safari, ataupun ketika dia musafir dia nak balik. Ketika dia musafir dia nak balik, dia menyapu ketika dia musafir. Summa aqama, kemudian dia sampai ke rumah. Atamma masaha mukimin, maka baginya perlu selesaikan tempoh sapuan orang yang mukim. Sebab apa tadi kita dah bahaskan bahawa permulaan tempoh untuk menyapu khuf ini adalah ketika dia berhadas. So selepas dia berhadas, dia ambil wuduk macam biasalah, ambil wuduk sampai ke bahagian kaki, dia tukarkan basuhan kaki tersebut dengan menyapu khuf. Menyapu khuf tu maksud cara dia ada dua cara. Cara dia yang paling ataupun yang wajibnya adalah kita hanya menyapu bahagian atasnya sahaja. Bahagian atas maksudnya apabila dah habis basuh telinga, ni contoh kaki khuf, kaki dan juga buku lali semua, kita basuh daripada kawasan atau buku lali tu sampai ke depan. Itu sahaja cara yang wajib. Adapun cara yang yang sunat, kita menyapu semua. Caranya adalah kita gunakan tangan kanan untuk bahagian atas dan juga tangan kiri untuk bahagian bawah. So basuh sapu keseluruhan. Kalau bahagian tangan atas adalah bahagian atas dan juga bahagian bawah daripada kawasan tumit sehingga ke depan, secara serentak. Itu cara yang akmal ataupun cara yang sempurna. Tapi kalau yang cara yang orang kata paling minima ataupun paling yang wajib adalah cukup kita hanya menyapu kawasan atas khuf tersebut telah mengangkat basuhan kaki tersebut. Okey. Seterusnya, habis bahagian tempoh penyapuan khuf. Maksudnya kalaulah contoh dia berhadas pukul 3. So bermula pukul 3 sampai pukul 3 petang hari ini sampai 3 petang keesokan hari, dia boleh menggantikan ketika wuduk dia dengan menyapu khuf tersebut. Contoh pukul 4 dia nak solat asar, dia terbatal wuduk dah. So dia ambil wuduk, ketika basuh kaki dia menyapu khuf. Begitu juga solat maghrib. Dia dah batal wuduk, kemudian dia ambil wuduk untuk melakukan solat maghrib dan juga solat isyak, maka dia ambil wuduk macam biasa dan ketika membasuh kaki dia hanya menyapu atas khuf tersebut. Begitu juga pada keesokan hari, kalaulah contoh dia nak solat subuh, dia tak nak basuh kaki, dia hanya nak menyapu khuf, boleh lagi. Sebab apa? Sebab tempoh dia masih lagi belum habis. So boleh kalau dia ambil wuduk, so ketika basuh kaki dia hanya menyapu khuf sampailah solat zuhur pada keesokan hari sebelum pukul 3. Kalaulah dia ambil wuduk sebelum pukul 3, maka boleh lagi dia menyapu khuf tersebut. Tapi kalau tamat tempoh pukul 3 tu macam mana? Macam mana wuduk dia ketika waktu tersebut? Nanti kita akan bahaskan bawah tersebut. Okey. Begitu juga dengan orang musafir. Kalau orang musafir, tempoh dia adalah 3 hari. Kalaulah contoh 3 petang hari ni dia dalam keadaan contoh dia orang KL. So sekarang ni dia dekat Johor. So bila dia dekat Johor, dia boleh menyapu dan dia boleh mengambil tempoh orang yang musafir. So tempoh orang musafir ni 3 hari 3 malam lah. Kalaulah contoh bermula pukul 3 sekarang, habisnya adalah pukul 3 pada hari Sabtu. Okey. Wa yubtilul mashu bi thalathati asya, dan terbatalnya untuk seseorang itu menyapu khuf bi thalathati asya dengan 3 perkara. Maksudnya kalaulah berlaku 3 perkara ini pada orang yang menggantikan basuhan kaki dengan penyapuan khuf, maka ketika itu dia tidak boleh lagi ambil wuduk dalam keadaan dia menukar basuhan kaki dengan menyapu khuf. Apa 3 perkara tersebut? Bi khal'ihima, dengan tercabut ataupun terbukanya khuf dia tersebut. Kalau contoh kata mula pukul 3, so pukul 4 tu tengok khuf dia tertanggal, ataupun dia tanggalkan sendiri khuf dia tersebut, ataupun dia tengah tidur anak dia pergi tanggalkan khuf dia tersebut, maka ketika itu tamat ataupun dia perlu mengambil wuduk dengan membasuh kaki seperti biasa. Dia tak boleh pakai balik khuf tersebut dan menyapu atas khuf. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ketika itu dah terbatal. Terbatal dengan sebab apa? Dengan sebab tertanggalnya khuf daripada kakinya. So kalau dia nak pakai khuf balik, boleh. Tapi dengan syarat dia kena sempurnakan wuduk dia balik lah. Sebab apa? Sebab dia dah batal wuduk dengan sebab
tidur tadi. Sebab apa? Sebab kita dah bahaskan salah satu perkara-perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya. So dia dalam keadaan tidur, maka terbatallah wuduknya. So ketika itu dia perlu ambil wuduk balik dan membasuh kaki seperti biasa, dan ketika selepas dia habis wuduk, kalau dia nak pakai khuf, maka terpulang pagi dia. Habis kalau contoh dalam penanggalan khuf ni ada dua permasalahan. Pertama, kalaulah seseorang itu tertanggal khufnya ketika mana dia telah hilang wuduknya. Contohnya pukul 3 tu dia kentut. So 3 suku tu tertanggal dia punya khuf tersebut. So ketika itu wajib dia ambil wuduk seperti biasa dan tak boleh menggantikan basuhan kaki dengan penyapuan khuf. Tapi kalaulah contoh khuf dia tersebut tertanggal dalam keadaan dia masih lagi berwuduk, contohnya sekarang dia dah pakai khuf, dah ambil wuduk, pakai khuf, pukul 3 atau pukul 3 suku, pukul 3 dia tak batal wuduk lagi, pukul 3 suku tertanggal dia punya khuf. So terbuka lah. So ketika itu bagi dia boleh pakai balik khuf dia tersebut. Sebab apa? Sebab tempoh 1 hari 1 malam itu belum lagi dikira. So apabila belum lagi dikira, sebab apa? Sebab dia dalam keadaan masih lagi berhadas. Hadas atau bukan masa yang kat berhadas, dia masih lagi dalam keadaan berwuduk. Maksudnya dia tiada hadas. So apabila tertanggal, pakai sahaja semula dan teruskan sahaja memakai sehinggalah dia terkentut ataupun melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Ketika itu boleh dia menyapu khuf bagi menggantikan basuhan kaki. Yang kedua daripada perkara-perkara yang membatalkan ataupun merosakkan seseorang untuk melakukan rukhsah khuf ni adalah inqidha'il muddah, tamatnya tempoh masa. Seperti kita dah bahaskan tadi, tempoh masa bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam. So selepas habis tempoh 24 jam tersebut, maka habislah tempoh untuk dia menyapu khuf. Begitu juga kalau contoh orang yang musafir 3 hari 3 malam. Selepas habis 3 hari 3 malam, maka habislah tempoh untuk dia menyapu khuf. Dengan maksud kata, kalaulah dia nak sambung pemakaian khuf dia tersebut, dia perlu ambil wuduk semula dan juga dia perlu membasuh kaki seperti biasa dan pakai balik khuf dia tersebut untuk membuka tempoh yang baru. Okey. Dalam permasalahan tamat tempoh, contoh kita dah bahaskan tadi, contoh dia terkentut pukul 3. So pada keesokan hari, 3 petang keesokan hari, adakah wuduk yang dia ambil menyapu khuf tersebut masih lagi relevan? Contoh pukul 3. Pukul 3 tersebut dia kekal, dia tak kentut ataupun dia tidak melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan dia hadas sampai solat asar. So ketika solat asar tu dia nak terus solat. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan wuduk. So ketika itu adakah wuduk dia masih lagi relevan? Sebab apa? Sebab ketika itu dah habis dah tempoh pemakaian khuf tersebut. So ketika itu wajib bagi dia membasuh kaki terlebih dahulu untuk melakukan solat asar dengan menggunakan wuduk dia menyapu khuf tersebut. Sebab apa? Sebab tempoh penyapuan khuf tersebut telah tamat pada pukul 3. So pada pukul 3 seolah-olah dia belum lagi membasuh kaki. So ketika pukul 3 tersebut, kalaulah dia nak kekalkan wuduk ketika dia menyapu khuf tersebut, maka dia wajib membasuh kaki, dan selepas membasuh kaki baru dia boleh melakukan perkara-perkara yang dibolehkan untuk seseorang apabila dia berwuduk. Okey, itu perbahasan tentang wanqidha'il muddah. Yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan seseorang untuk menyapu khuf adalah wa ma yujibul ghusla. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu hadas besar, maka automatik pemakaian khuf dia terbatal. Contoh seseorang itu berjima'. So berjima' terbatal lah dia punya pemakaian khuf. Dia wajib mandi. Sebab apa? Sebab mandi wajib, tak boleh digantikan dengan menyapu khuf apabila kita membasuh kaki. So ketika itu automatik kita wajib menanggalkan khuf kita. Sebab apa? Sebab kita berhadas besar. Faslun fi tayammumi wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Wallahu alam. Cukup dulu untuk minggu ini. Kita akan bersambung perbahasan tentang tayammum pada minggu hadapan. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.